Malaysia Madani, Kata 744 dimulakan dengan rangkuman utama dalam segmen esensi. Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto tiba di Malaysia bagi memulakan lawatan khas sehari ke negara ini. Beliau yang juga Menteri Pertahanan tiba di Pangkalan Udara Subang pukul 10.15 malam tadi. Ini lawatan pertamanya ke Malaysia selepas diumum pemenang rasmi pemilihan Presiden Indonesia Penggal 2024-2029. Prabowo dijangka mengadakan pertemuan bersama Perdana Menteri di Perdana Putra. Malaysia mengutuk serangan Israel yang menyebabkan kematian 7 petugas World Central Kitchen WCK di Gaza. Wisma Putra memaklumkan Malaysia turut menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa. Malaysia turut berduka cita apabila WCK menangguhkan operasinya disebabkan insiden tragis berkenaan. Semua jemaah menteri diarah turun padang meninjau isu harga dan bekalan barang keperluan di pasaran. Menurut Menteri Komunikasi, arahan itu dikeluarkan Perdana Menteri dalam mesyuarat Kabinet semalam. Ia hasil maklum balas yang diterima dalam beberapa siri program. Pengasas kumpulan KK Supermart memohon ampun kepada Yang di-Pertuan Agong dan seluruh umat Islam berhubung isu stoking tertera kalimah Allah. Ia dinyatakan pada sesi menghadap Seri Paduka di Istana Negara. Baginda menitahkan semua pihak lebih berhati-hati terhadap produk yang dijual, khususnya barangan import bagi mengelakkan insiden sama berulang. Seri Paduka turut menegaskan agar tiada lagi pihak yang ambil kesempatan ke atas perkara berkenaan termasuk menghasut rakyat. Lebih 14,000 notis pelbagai kesalahan dikeluarkan JPJ bagi tempoh 2 hari Ops khas Hari Raya Aidilfitri 2024 di seluruh negara. Pengarah kanan penguatkuasa JPJ berkata, daripada jumlah kenderaan diperiksa, 7,785 atau 30% notis kesalahan dikeluarkan membabitkan motosikal. Menurutnya, operasi yang bermula 1 April lepas akan berakhir 20 April ini. JPJ juga akan melaksanakan pemeriksaan di 54 depo dan 28 terminal bas utama sepanjang tempoh itu. Sementara itu, JPJ Selangor mengeluarkan 395 notis atas pelbagai kesalahan. Ia hasil pemeriksaan ke atas 497 motosikal dalam operasi sama malam tadi. 40 buah motosikal turut disita. 960,000 batang rokok seludup dengan anggaran cukai lebih RM664,000 dirampas dalam serbuan di Kampung Kijang, Kota Baru. Pengarah Kastam Kelantan berkata, rokok berkenaan dipercayai diseludup dari negara jiran. Rokok itu berkemungkinan untuk bekalan ketika perayaan Aidilfitri ini. Siasatan lanjut masih dijalankan bagi mengenal pasti pemilik dagangan yang dirampas. Seorang pengawal keselamatan berdepan 3 tuduhan amang seksual terhadap anak perempuannya. Tertuduh 58 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Perbuatan itu didakwa dilakukan di 2 alamat berasingan di Jalan Arab Muar dan sekitar tempat letak motosikal kediaman berkenaan. Pendakwaan dibuat untuk Seksyen 16 Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Tiada jaminan dibenarkan dan sebutan semula kes pada 6 Mei. Seorang pemungut barangan terpakai mengaku tidak bersalah atas dakwaan memberi suapan RM500 kepada seorang pembantu penguatkuasa Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP di Jun tahun lalu. Ia sebagai dorongan untuk tidak mengambil tindakan undang-undang kepada syarikat Sri Huat Enterprise kerana meletakkan barangan lusuh di tempat awam tanpa kebenaran MBIP. Kes akan disebut semula 5 Mei nanti mengikut Seksyen 17(B) Akta SPRM 2009. Seorang lelaki mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menipu projek pelaburan perumahan tidak wujud sehingga mangsa kerugian RM580,000 di Mahkamah Seksyen Butterworth. Dia didakwa di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan dan jika sabit kesalahan boleh dipenjara antara 1 hingga 10 tahun serta sebatan dan denda. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM56,000 dengan seorang penjamin. Sebutan semula kes ditetapkan pada 26 Jun depan.
Jabatan Imigresen Malaysia JIM Negeri Kelantan menghantar 136 tahanan pulang ke negara masing-masing melalui KLIA semalam. Pengarahnya berkata, kesemua tahanan warga asing itu dari depo Imigresen Tanah Merah. Penerbangan itu melibatkan beberapa destinasi iaitu Istanbul, Phnom Penh, Yangon, Ho Chi Minh City, Dhaka dan Dili. Daripada jumlah terbabit, 119 adalah tahanan lelaki, manakala 13 lagi adalah wanita. Seorang kanak-kanak lelaki dan 4 kanak-kanak perempuan. 6,962 naskah Al-Quran tiada perakuan dan 12,767 bahan Al-Quran dianggarkan bernilai 2.8 juta ringgit telah disita oleh Kementerian Dalam Negeri. 1,082 premis telah diperiksa dalam Ops Mulia di seluruh negara. Seramai 164 individu terdiri daripada warga tempatan telah ditahan dipercayai menyalahi Akta Percetakan Teks Al-Quran APTQ 1986 pindaan 2023. Rampasan tersebut membabitkan barangan hiasan, peralatan audio dipercayai diimport dari luar negara. MCMC dengan kerjasama PDRM telah merakam percakapan Datuk Seri Alif Shukri Kamaruzaman. Ia susulan aduan berhubung kandungan video Hari Raya dimuatnai usahawan itu. Klip video raya itu dianggap sebagai kandungan bersifat jelik yang melanggar peruntukan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Ini termasuk Seksyen 233 yang melarang perbuatan dan penghantaran komunikasi yang bersifat jelik, lucah atau sumbang dengan niat untuk menyakitkan hati atau mengganggu orang lain. Keputusan analisis makmal sama ada terdapat kehadiran alga berbahaya pada kupang di perairan Port Dickson Negeri Sembilan dijangka diketahui hari ini. Jabatan Perikanan DOF memaklumkan analisis makmal terhadap kupang di perairan berkenaan masih dijalankan. Langkah awal mengeluarkan larangan sementara bagi menjual dan mengeluarkan kupang ternakan sama ada melalui sistem panggar atau pancang. DOF sentiasa melaksanakan pemantauan keselamatan kerang-kerangan di Malaysia secara berjadual. Yang di-Pertuan Agong berkenan mengurniakan watika pelantikan kepada 23 ahli mawib bagi sesi 2024-2026. Istiadat dimulakan dengan pengurniaan watika kepada pengerusi mawib diikuti timbalannya. Istiadat berlangsung di Dewan Seri Maharaja Istana Negara. Kerajaan Kelantan mengisytiharkan cuti peristiwa di seluruh negeri pada Selasa 9 April. Perkara itu diumumkan Menteri Besar selepas mempengerusikan mesyuarat Exco. Pada masa sama, kerajaan negeri akan menyalurkan bantuan khas Aidilfitri RM500 kepada penjawat awam grade 56 dan ke bawah. Sementara itu, Kerajaan Negeri Sembilan turut umumkan pemberian bantuan khas Aidilfitri RM500 kepada penjawat awam. Ia akan disalurkan esok kepada 6,662 penjawat awam negeri. Pemberian tersebut melibatkan peruntukan lebih RM3 juta membabitkan semua peringkat perjawatan. Pendaftaran My Digital ID akan dibuka kepada orang ramai bulan depan. Ia boleh dilakukan melalui 2 kaedah, iaitu secara dalam talian atau kios fizikal yang akan diperkenal di lokasi-lokasi tertentu. Sistem tersebut merupakan inisiatif kerajaan memudahkan proses pengesahan identiti untuk perkhidmatan dalam talian dan transaksi digital, selain mengurangkan risiko penipuan identiti dalam talian. Anak-anak anggota tentera dan veteran ATM ditawarkan peluang menjalani latihan industri dengan anak syarikat LTAT. Menteri Pertahanan berkata, inisiatif itu bagi meningkatkan potensi kebolehpasaran graduan dan kemahiran keusahawanan. Tempoh latihan industri sekitar 8 bulan dengan pendapatan antara RM1,800 hingga RM2,000. Sultan Selangor berkenan berangkat ke majlis berbuka puasa bersama kira-kira 1,000 rakyat di Masjid Diraja Tengku Ampuan Jemaah Bukit Jelutong semalam. Turut berangkat Tengku Permaisuri Selangor dan Raja Muda Selangor. Baginda turut berkenan menyampaikan sumbangan Hari Raya kepada 489 asnaf. Selain menerima bayaran zakat perniagaan daripada 2 syarikat, baginda turut menunaikan solat Maghrib, Isyak dan Tarawih berjemaah. Kerajaan Malaysia disenaraikan sebagai penerbit bond utama keseluruhan oleh Bond Pricing Agency Malaysia Sembilan Berhad BPAM.
Menerusi laporannya, agensi itu memaklumkan sejumlah 50 bilion diterbitkan bagi suku pertama 2024. Kerajaan juga menerbitkan bond paling utama diniagakan bagi tempoh sama bernilai RM221.38 bilion. Inovasi, kepakaran dan keupayaan terkini industri real Malaysia akan diketengahkan pada penganjuran InnoTrans 2024. Pameran perdagangan terkemuka teknologi pengangkutan itu dijadual berlangsung 24 hingga 27 September di Berlin, Jerman. Menurut Madrid, sektor kereta api Jerman beri peluang besar kepada firma tempatan khususnya dalam pembekalan kuasa, teknologi isyarat dan landasan. Malaysia Airlines dan syarikat penerbangan terkemuka India Indigo mementerai MOU perkongsian kod dan perjanjian kerjasama. Perjanjian itu membolehkan Malaysia Airlines mengukuhkan kesaling hubungan ke India menerusi penerbangan kendalian Indigo. Manakala Indigo berupaya meneroka lebih banyak destinasi Asia Tenggara melalui rangkaian Malaysia Airlines. Lebih 35,000 ketua isi rumah berpendapatan rendah disasar menerima perlindungan takaful hayat percuma tahun ini. Inisiatif Mikro Takaful Jariah oleh Prudential BSN Takaful Berhad itu disediakan bagi tempoh setahun dengan nilai perlindungan sehingga RM10,000. Sehingga Mac lalu, lebih 8,000 telah menerima manfaat inisiatif itu. Tekun umumkan peruntukan tambahan RM30 juta menerusi skim pembiayaan pemerkasaan skim pembangunan usahawan masyarakat India Spumi Gosbek. Skim berkenaan dijangka memanfaatkan lebih 2,000 usahawan. Tambahan dana itu menjadikan keseluruhan peruntukan untuk usahawan India berjumlah RM60 juta. Pembangunan Taman Industri Pintar NCP simbol Taman Perindustrian terurus pertama negara. Ia melibatkan nilai pembangunan kasar mencecah RM10 bilion. Menurut Menteri Besar Selangor, konsep AI dan Internet Kebendaan akan mengoptimalkan kecekapan tenaga serta aktiviti industri hijau di taman itu. Pelaksanaan sistem berkenaan bakal menjadi pemakin misi Net Zero 2050. Angka kematian rakyat Palestin kini mencecah 32,900 orang akibat kekejaman tentera negara haram Israel, manakala 75,494 orang cedera. Kementerian Kesihatan Gaza memaklumkan dalam tempoh 24 jam, Israel telah membunuh 71 orang selain 102 lagi cedera. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden berang atas pembunuhan 7 sukarelawan World Central Kitchen yang turut mengorbankan seorang rakyatnya. Biden menegaskan siasatan segera perlu dilakukan Israel dengan accountability dan hasilnya perlu diumum secara terbuka. Biden bagaimanapun tidak menyebut Israel sebagai dalam serangan terbabit. Chef selebriti dan pengasas World Central Kitchen, Jose Andres, mengatakan Israel menyasarkan serangan ke atas pasukannya secara sistematik. Menurut Andres, kumpulan amal yang diasaskannya mempunyai komunikasi jelas dengan tentera Israel dan mereka mengetahui pergerakan pekerja bantuannya. Pekerja bantuan itu dibunuh sebaik saja mengawasi pemunggahan bantuan 100 tan makanan yang dibawa ke Gaza melalui laut. Terdapat lebih 3 serangan terhadap konvoi bantuan tersebut. Susulan serangan rejim Israel yang menyasarkan pejabat konsular Iran di Damsyik, Syria baru-baru ini, Presiden Iran berikrar akan membalas dendam atas serangan berkenaan yang mengorbankan 2 jeneral dan 5 penasihat tenteranya. Rusia membina pos keselamatan tentera tambahan di Bukit Golan di wilayah Syria sepanjang garis persempadanan Bravo. Pasukan yang ditempatkan akan memantau pematuhan gencatan senjata serta konflik di kawasan berkenaan. Sekian kata 744 dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. RTM teman setia anda.
puas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan selamat pagi Malaysia. Terima kasih kerana bersama kami. Pagi ini saya Terence Das. Dan juga saya Syahidah Arifin. Kami akan bersama dengan anda selama 2 jam hari ini 8